Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya nak mengulas sedikit ya sindiran yang dibuat oleh naib Presiden PAS ya, iaitu Datuk Idris Ahmad berkenaan dengan pembentangan pembelanjawan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang mana saya lihat sindirannya di sini, dia berkata awak kan hebat, boleh cari sumber lain. Formula banyak hebat, tapi baru-baru ini yang diumumkan bermakna tak hebat manalah. Ini kenyataannya dikeluarkan di media ya. Dan dia berkata juga kerajaan perlu menunjukkan kehebatan berdasarkan formula-formula yang pernah dicadangkan dahulu untuk meningkatkan perolehan negara. Dan di sini juga dia menyentuh tentang isu GST, yang mana dia kata di sini sepatutnya dalam keadaan rakyat hari ini kamu carilah sumber lain. Dulu GST cukai barangan perkhidmatan pun sampai 6% memberi kesan kepada semua orang. Ini 8% tentulah akan menaikkan harga barang, dan 6% pun sudah terasa. Bukan waktunya yang sesuai. Ini kata Datuk Idris Ahmad ya. Saya melihat daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Idris Ahmad berkenaan dengan isu ini, apabila menyebut tentang formula, kita lihat ya, PAS berada dalam kerajaan selama 33 bulan. Itu kita kena akui bahawa PAS memang hebat. Iaitu apabila PAS berada dalam kerajaan, kawan-kawan tahu hutang negara berada di antara 800 bilion sehingga 900 bilion. Jadi apabila mereka jadi kerajaan tu, kita lihat peningkatan hutang yang ada hari ini adalah 1.5 trilion. Ini adalah salah satu kehebatan PAS berada dalam kerajaan. Mereka berjaya menurunkan hutang, bukan menaikkan hutang. Memang hebat PAS ni. Yang mana kalau kita tengok Datuk Idris Ahmad ni antara mereka yang ada formula untuk menyelesaikan masalah negara ni dalam waktu 5 hari. Dia memang yang terhebat. Apabila dia masuk dalam kerajaan tu, tiba-tiba saya tengok dia menjadi Menteri Agama, yang mana dia menjaga hal ehwal agama Islam ni tadi. Tetapi apa yang saya lihat, dia cuma mewarisi kerja yang dibuat oleh Datuk Seri Mujahid, yang mana kerja-kerja melibatkan hutang di lembaga ataupun di tabung haji dan sebagainya. Semua sebenarnya kerja Datuk Seri Mujahid, bukan kerja dia. Dia tinggal nak duduk sana makan angin je, goyang kaki. Ini kalau kita lihat ya, pemimpin PAS, dia bercakap banyak. Dia sekarang ini mempersoalkan isu formula. Ini adalah modal yang dibuat oleh pemimpin PAS yang dipercayai oleh Walaon, yang Walaon hari ini membalun kerajaan dengan isu formula. Terutamanya adalah kepada saudara Rafizi Ramli. Tetapi kita lihat formula-formula yang diulang oleh mereka ini adalah satu perkara yang boleh kita lakukan sewaktu PRU ke-13 dan 14. Waktu PRU ke-13, waktu PRU ke-14, hutang negara berada di paras antara 700 bilion sehingga 800 bilion. Yang mana pada PRU ke-14, hutang negara mungkin daripada 800 bilion ke 900 bilion. Jadi, dia tidak menjadi isu kerana waktu itu juga ekonomi masih dalam keadaan baik dan harga minyak kita pun stabil. Tapi berbeza dengan hari ini, apabila PAS berjaya menjadi kerajaan, hutang negara begitu membengkak. Dalam waktu singkat je, mereka boleh buat hutang negara 1.5 trilion. Memang hebat pemimpin PAS ni. Saya rasa kalau PAS berada lagi dalam kerajaan satu kali bersama dalam pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin ni, saya rasa hutang negara dalam waktu 5 tahun ni kita akan meningkatkan kepada mungkin 3.5 trilion. Memang itu kehebatan PAS. Dan pemimpin-pemimpin PAS mungkin boleh pakai Valeri untuk mereka datang ke parlimen. Semua pemimpin PAS akan kaya raya. Dan walaon-walaonnya mungkin akan gunakan kapcai, yang kapcai pun mereka tak mampu isi minyak. Diperbodohkanlah. Sebab itu kalau kita tengok negeri pimpinan PAS hari ini dah macam Dubai. Semua dah kaya raya. Kita tengok Kelantan, isu air dia, tak payah nak beli teh tarik, percuma je ada dekat Kelantan. Melalui air pipe yang telah pun berjaya lah GLC Kelantan di sana, Serikat Air Kelantan. Kita tengok di negeri-negeri pimpinan mereka, semua dah macam Dubai. Ini kehebatan formula pemimpin PAS, kawan-kawan kena tahu. Jadi Walaon suka ini. Ini kehebatan dia. Orang seperti Datuk Idris Ahmad ni, dia hebat dia formula dia. Sebab itu saya kata pemimpin PAS ni dia macam filem India tau. Dia membuatkan rakyat itu menghayal. Dia bagi walaon-walaon mereka menghayal bahawa macam ni nanti kalau kita jadi kerajaan jadi macam ni. Tapi hakikatnya hayalan mereka itu hanya teori yang mana tidak nyata. Dia dah terbukti apabila jadi kerajaan. Hari ini saya nak beritahu dekat Datuk Idris Ahmad, kalau kamu ni manusia hebat, kalau pemimpin PAS manusia hebat,
kamu kritik macam ni, kamu terus bagi tahu formula kamu. Pakatan Harapan, geng Rafizi Lamli, geng Datuk Seri Anwar Ibrahim mengkritik bagaimana tata kelola kerajaan yang terdahulu, bagaimana mereka kempen dalam formula-formula itu. Mereka menunjukkan data. Kalau kita kurangkan benda ini, kita kena buat macam ni, kita kena uruskan macam ni, kita buat macam ni, dan akhirnya boleh menguntungkan. Ini yang patut pemimpin PAS tunjuk. Jangan bercakap kosong. Saya pun bercakap kosong boleh macam ni. Jadi saya nak beritahu dekat Idris Ahmad, kamu tak payah nak tunjuk tocang lah. Kamu dah jadi kerajaan. Kemampuan kamu dilihat hanya sebatas jadi Menteri Agama. Orang biasa ni pun boleh jadi Menteri Agama kalau macam itu standard dia. Isu ekonomi kamu ke laut ke longkang. Isu tata kelola ke laut ke longkang. Belum layak memimpin negeri pun. Orang seperti Idris Ahmad ni belum layak. Cakap betul. Nasib baiklah dia menang jadi ahli parlimen. Ini pun disebabkan bermain dengan sentimen isu kaum dan agama. Kalau tak boleh menang. Kelayakan kamu untuk memimpin negara sebenarnya tak ada. Cuma hari ini kamu jadi wakil rakyat sebab kau undi rakyat. Tapi kalau kita macam kerja dalam kerajaan, contohnya kita kena siapa yang lulus exam dan sebagainya, dia ni tak lulus exam untuk nak jadi pemimpin negara. Kelayakan memang jauh menyimpang kalau ini perangai dia. Duduk dalam kerajaan, duduk diam-diam, apa kerja mereka tak buat. Daripada presiden sehingga kepimpinan-pimpinan mereka makan gaji buta. Rakyat tengah susah waktu Covid, kamu orang gaji berpuluh-puluh ribu. Satu orang pun tak ada derma kepada rakyat. Tai kucing, apa nak cakap? Jadi itulah mereka. Kalau orang seperti Datuk Idris Ahmad ni hebat, keluarkan teori kamu, bantu kerajaan. Hari itu, waktu Rafizi Lamli berdebat dengan Sahril, pemuda PAS, Rafizi pun dah tanya soalan dekat dia. Kalau kamu jadi kerajaan, apa yang kamu nak buat? Apa yang kamu orang nak lakukan untuk menyelesaikan hutang negara? Rafizi tanya dia. Ini satu soalan yang baik. Apa Sahril jawab? Bukan jawab macam mana cara nak bayar hutang. Dia pergi cerita apa? Kami nak loyalty Petronas. Inilah kebanggangan yang nyata dalam kepimpinan PAS ni. Lepas tu walaupun bersorak gembira. Kalau soalan ditanya menyimpang daripada jawapan dan kamu pergi dekat sana bawa kertas kosong, kertas yang kamu nak baca macam pemberita, tak payah berdebat lah. Orang nak kena ikut skrip dia. Aduh, inilah pemimpin PAS. Sama juga ni Datuk Idris Ahmad ni, dia bercakap dekat kempen, macam-macam dia boleh buat, macam-macam dia lakukan. Tapi apa pun tak ada. Orang satu Malaysia ni dah kenal lah. Sebab tu saya kata PAS ni tak tahu negeri lain. Nasib baik lah ya, orang di Sabah Sarawak ni dah tahu pemimpin-pemimpin PAS ni memang tak boleh pakai semua. Jadi orang-orang di Semenanjung harap berhentilah percaya dengan pemimpin PAS ni. Memang pemimpin PAS ni kalau nak memimpin negara memang ke laut. Yang dia jual adalah dia pakai songkok, pakai kopiah untuk menutupi kelemahan dia. Apabila kita ni bergerak ustaz, orang takkan banyak tanya soalan politik. Jadi ini dia takut. Sebagai orang politik, dia tidak nak menjawab soalan politik. Bila dia pakai kopiah, pakai songkok, orang akan banyak bertanya soal agama. Ini untuk dia mengelak daripada dia nak kena balun dengan rakyat. Cuba kalau dia berdepan dengan saya. Kalau one day saya nampak dia, saya nak tanya dia soalan, saya nak buat video dia, tanya dia. Ini mereka ni suka berbohong. Apabila kalah dalam perdebatan, main isu agama, main isu kaum. Dalam realiti tak nak dengar. Dia ingat apa? Kalau PAS hebat hari ini, kau bagi cadangan kepada kerajaan hari ini. Bagaimana nak bayar hutang negara yang 1.5 trilion? Jangan cakap banyak. Isu ekonomi yang melanda kita hari ini bukan dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim mewarisi kerja gila yang dibuat oleh pemimpin Perikatan Nasional yang ada PAS di dalam. Dolar naik. Saya daripada start Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, disitulah dolar daripada 3.8 terus naik 39, 40, 41, 42, 43 sehingga yang ada kita rasa hari ini. Bukan datang Datuk Seri Anwar Ibrahim, dolar 3.8 naik mendadak 4.7, 4.6. Bukan. Hutang negara. Bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini jadi kerajaan, tiba-tiba kosong hutang, tiba-tiba ada 1.5 trilion. Bukan.
kementerian-kementerian yang melakukan keborosan, melakukan salah guna kuasa, penyelewengan, rasuah. Bukan Dato' Seri Ibrahim datang semuanya cuci bersih, secuci embun pagi, tak ada. Jadi orang seperti Idris Ahmad nih, cakap kamu kelongkang lah, sedikit pun saya tak percaya lah. Cakap banyak, orang PAS walaon boleh percaya lah cakap engkau. Tapi dekat Sabah Sarawak tak laku kamu. Cakap kamu ni umpama kalau mayat orang campak dekat Sungai Sarawak, buaya pun tak nak makan. Bujang senang dekat Sarawak tu pun tak nak makan. Berbau busuk sangat lah. Jadi saya tak nak ulas panjang-panjang. Itulah ulasan saya berkenaan dengan pimpinan PAS ni, yang semua cakap dia kelongkang semua. Thank you.